عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Semati Tuan Pengurusi kita, Tuan Haji Zainal, rakan-rakan imam, para imam, barisan Jatuh Kuasa Masjid, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, temu lagi kita malam ni lagi, insyaAllah dengan masa yang kita kena singkatkan sehingga masuk waktu saja. Marilah sama-sama kita manfaatkan dalam perbincangan kalam hikmah daripada kitab hikam ini. Tuan-tuan dan sekalian, kita terus ke kalam hikmah yang ke-56, di mana antara tajuk yang kita bincangkan malam ni, insya-Allah, jangan berasa gembira atas perbuatan taat. Jangan berasa gembira atas perbuatan taat. Kenyataan begini kalau kita tak uraikan menjadi tanda tanya juga. Kita jadi orang taat tapi kita tak boleh seronok. Sepatutnya kita seronoklah, sebab dah kita jadi orang baik, kan? Mungkin kita salah erti dalam kenyataan ini. InsyaAllah kita bincangkan. Kata pengarang Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, la tufrihka ta'atu li'annaha baradat minka wafrah biha li'annaha baradat minallahi ilaika. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Jangan merasa gembira atas perbuatan taat bakti kerana kamu berasa telah dapat melaksanakannya. Jadi maksudnya, jangan kita merasa bahawa kita telah jadi orang yang taat. Kita dapat melakukan pelbagai ibadah dan kita telah merasakan kita adalah orang yang taat. Ya? Itu macam mana pula? Kita dilarang merasakan kita menjadi orang yang taat, kan? Tetapi bergembiralah atas perbuatan taat itu kerana ia sebagai kurnia, taufik, hidayah daripada Allah kepadamu. Maknanya kita menjadi orang taat adalah taufik dan hidayah Allah. Jadi kita seronok kerana Allah bagi taufik, bukan seronok kerana kita dapat taat. Contohnya, kita dapat nikmat, kita seronok dapat nikmat ke seronok kerana pemberi nikmat? Kalau seronok kerana nikmat, nikmat itu lambat laun akan habis, susut. Tapi seronok kerana pemberi nikmat, tak akan merosot di sisi Allah Maha Kaya. Maka dalam kita mengertikan hakikat ini, benar-benar jangan salah erti.
Ada manusia seronok kerana nikmat. Bila dapat nikmat, dia sujud syukur. Ya, betul. Tapi lebih seronok lagi kerana pemberi nikmat memberi nikmat. Sebab nikmat ni akan habis, akan hilang, akan berkurang. Tapi pemberi nikmat kekal abadi. Maka seharusnya kita lebih yakin nikmat yang ada pada Allah lebih kekal daripada nikmat yang ada pada kita. Nikmat yang ada pada kita ni bila masa kurang, malah Allah tarik balik, malah daripada kemuncak kekayaan berudum turun mengemis. Semalam kaya, hari ni mengemis. Semalam mengemis, hari ni kaya. Itu kehidupan. Maka kata Ibn Allah Sakandari, bergembiralah kerana perbuatan taat itu atas dasar taufik dan hidayah daripada Allah. Tanpa taufik hidayah kita tak ada apa-apa. Kan? Sebab orang yang seronok kerana dia taat, bila dia merasa dialah yang banyak beribadat, dialah yang banyak berzikir, mungkin tidak mustahil suatu masa dia mengharapkan, apa hasil daripada perbuatan aku ya? Sekian lama aku ibadat, aku tengok hidup aku macam tu juga. Mula dia mengintai faedah daripada ibadat dia. Mungkin suatu masa bila dia melaksanakan ibadah sekian lama, dia tak nampak perubahan. Maka mungkin dia datang rasa jemu. Tak nampak apa pun. Mungkin aku. Sedangkan semayang itu sendiri adalah hadiah daripada Allah Ta'ala. Taat itu adalah hadiah. Faedah sebalik taat itu, insya-Allah syurga. Jadi maka bahaya kalau kita menyalahertikan kita seronok dengan nikmat, seronok dengan kita jadi orang taat, maka mungkin tak mustahil dia merasakan di sebalik ketaatan aku ni apa yang aku dapat. Dia semua nak raihkan. Maka bila tak dapat, mungkin dia dingin dengan amalan. Tapi di sini sentiasa sibuk mensyukuri pada Allah kerana telah memberi hidayah taufik kepada kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan ibadah dan ketaatan tadi. Itu yang kita seronok tu. Seronok dengan Allah, Allah tak tinggal kita. Seronok dengan nikmat, sekarang ni kita sedang meninggalkan nikmat. Sikit-sikit dah. Kan? Baik. Katakanlah kerana berasa mendapat kurnia dan rahmat Allah, mereka harus gembira. Mana gembira kerana dapat kurnia Allah, bukan gembira kerana kurnia. Gembira kerana dapat kurnia daripada Allah. Maka hatinya seronok dengan Allah, bukan seronok dengan nikmat. Seronok dengan nikmat, mungkin nikmat ni suatu hari akan terjadi sekian, kurang, habis, terhakis sebagainya. Kan? Itulah yang lebih baik daripada yang dapat mereka kumpulkan. Baik tuan-tuan, kita tengok mafhum hikmah. Kata hikmah ni pendek dah, insya-Allah kita habiskan malam ni. Mafhum hikmah, apa yang dapat kita fahami daripada kata-kata pengarang ni? Mengingatkan kurniaan Allah dalam apa jua bentuk ketaatan kepadanya
menjadi seorang itu benar-benar berada di atas landasan kebenaran yang mengikut neraca syariat. Maka baik, kita ingat kurnia Allah yang merupakan ketaatan diri. Kita ingat Allah Ta'ala tu seronok kerana Allah memilih dia untuk memberi hidayah. Maka jika ini yang dapat kita rasa, artinya itulah berarti dia telah berada di landasan yang sebenar mengikut acuan agama neraca syariat. Itu yang betul. Asyik sibuk amal sebagai nak buktikan terima kasih Allah bagi hidayah pada dia. Bukan sibuk duk membilang-bilang, mengira-ngira nikmat yang dia dapat. Mungkin dengan amalan yang dibuat setakat ini, aku dapat banyak ni, aku nak buat lagi untuk dapat banyak lagi. Mungkin seronok kerana dapat faedah duniawi. Maka ini menyimpang daripada landasan yang sebenar. Temak kita rasakan, semayang itu sendiri adalah sudah hadiah. Kenapa nak tunggu hadiah lepas semayang tu? Semayang tu hadiah lah. Allah mengundang kita datang menghadap dia. Berapa ramai yang Allah tak mengundang. Walaupun hati mereka tahu masjid ni baik, Jumaat tu baik, dituntut, kenapa tak sampai datang? Kerana Allah tak mengundang. Kan? Maka marilah kita menzahirkan syukuran yang tertinggi kerana Allah memilih kita untuk diberi hidayah. Yang tiba hikmah, gembira terhadap ketaatan terbagi kepada dua. Baik. Yang pertama, merasakan ketaatan daripada Allah. Makna dia dapat rasa nikmat taat ni adalah Allah yang bagi. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Dan ini dipuji. Dia tak pernah merasakan aku jadi taat ni sebab aku anak tok imam, aku anak ulama, aku mengaji tinggi. Tak. Dia rasa ini adalah anugerah Allah. Kadang-kadang aku jadi baik ni bukan kerana siapa-siapa. Memang aku ingin nak jadi baik. Betapa sombongnya kita. Memang aku nak jadi baik, sebab tu aku jadi baik. Dia tak merasakan ini anugerah Allah Ta'ala. Tuan-tuan, maka kita merasakan nikmat taat tadi adalah anugerah Allah semata-mata. Inilah yang dipuji. Yang dikejinya yang kedua, merasakan ketaatan daripada dirinya. Sememang hatiku telah tertutus ingin berbakti kepada agama, bukan daripada siapa-siapa. Ini yang dibenci dan dikeji. Dan ulama tasawuf menganggap hal ini sebagai kufur nikmat. Allah bagi kita jadi orang taat tu nikmat, tapi dia seronok dengan nikmat, tak seronok dengan pemberian tadi. Patut dia sibuk bersyukur tu, itulah baru dapat merasakan nikmat taat. Bukan sibuk menunggu, sibuk dengan menyatakan saya sekarang ni tak macam dulu lagi, saya sudah jadi orang baik. Oh kan, dia merasa segala kebaikan tu dia sendiri yang menghasilkan. Ya, Masya Allah tuan-tuan. Iaitu ujub. Ujub ni dia heran diri. Dia kata, ish, kau tengok aku ni, tak sangka tau. Dulu kau kenal aku kan? Dulu aku teruk, sekarang aku tak macam dulu. Sebab aku dah berusaha untuk berubah. Tak nampak pilihan Allah untuk dikurniakan nikmat, tak nampak kadang-kadang. Disalah erti, disalah fahami. Maka
penyalah erti ini akan menyebabkan kita, kata ulama tasawuf, kufur nikmat. Taufik hidayah tu nikmat, tapi kita tak ingat kepada taufik. Kita ingat memang aku nak buat baik, memang aku nak jadi baik. Kan, tanpa melihat kepada siapa yang memberi. Ujub yang menggugurkan pahala amalan itu habislah. Dia bangga diri dia banyak amal. Kalau dilihat kepada nikmat juga membahayakan. Semakin banyak nikmat, semakin banyak amal. Bagus. Bimbang suatu masa bila nikmat semakin kurangnya amal. Itu bahaya balik. Kalau lihat pada nikmat akan membawa kepada bahaya diri kita. Syekh Zarruq membahagikan gembira. Tadi pembahagian taat, ini pembahagian gembira. Pembahagian gembira kepada tiga: diharap pahala dan takut balasan. Makanya sudah tentulah ketaatan ibadat yang kita laksanakan itu sudah tidaknya kita mengharapkan pahala daripada Allah dan takutkan siksaan Allah. Sudah tentu ada di situ, kan? Biasanya ada. Itu salah satulah. Yang kedua, wujud dan gembira daripadanya untuk tazkiyah. Maka dia rasa seronok kerana Allah membersihkan diri dia. Allah memberi taufik yang sebelumnya mungkin hidup bergelombang dengan dosa maksiat, tapi Allah kurniakan taufik, maka dia merasa gembira kerana mendapat taufik daripada Allah Ta'ala. Yang ketiga, bahawa Allah Ta'ala berhak menyebutnya dengan taufik. Taufik di tangan Allah, dalam genggaman dia, milik dia. Taufik hidayah milik dia. Bapa Nabi Ibrahim AS tidak dapat taufik. Abu Talib, bapa saudara Nabi, tidak dapat taufik. Isteri Nabi Lut tidak dapat taufik. Anak Nabi Nuh, Kanaan, tidak mendapat hidayah dan taufik. Artinya semuanya di tangan Allah, milik mutlak dia. Maka sekiranya siapa yang dia dipilih untuk diberi, dia dapat. Maka siapa yang tidak dipilih, dia tidak dapat. Jadi Allah berhak menyebutnya dengan taufik. Allah ingat kita dengan memberi taufik. Kita ingat Allah dengan melaksanakan hasil taufik itu, terus menjadi hamba yang taat. Dan wujud tahsilnya beserta tahsil ubudiyah dan mematuhi. Maka bila Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita, maka kita menjadi orang yang taat di situ. Bila kita jadi orang taat, maka menepatilah dia seorang hamba ubudiyah. Dialah sedang memperhambakan diri kepada Allah, hasil daripada dapat taufik tadi. Mustahil orang tu semayang tanpa dapat taufik. Tapi mungkin kerana lain, wallahu alam, kita tak tahu. Untuk datang masjid ni bukan susah sangat tuan. Kenderaan ada, tak payah merentasi lautan bergelombang mana, tapi tak sampai sebab taufik tadi. Tapi yang setengah tu jauh, 2 kilometer sampai.
Yang dekat tak sampai. Kemudahan banyak. Inilah taufik. Ya. Kadang-kadang ibu ayahnya tidaklah orang kuat agama, biasa saja, tapi anaknya alim besar. Begitu juga mak bapaknya alim besar. Tuan anak langsung berbeza jalan dengan ibu bapa. Kan? Ini semua adalah taufik. Kan? Maka mohonlah, sebab tu kita mohon ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah jalan yang mana. Taufik hidayah. Ihdina tu asal hudiya yahdidu hidayah. Taufik hidayah lah tu. 17 kali kita mohon tiap-tiap hari. Mohon lagi dalam doa qunut, Allahumma hadina fi man hadait. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku seperti mana orang yang telah kau pernah tunjuk, yang dulu sesat tapi dia dapat hidayah. Kau tunjuklah aku ni macam tu. Minta lagi dalam subuh. Dalam subuh tu 5 doa yang cukup hebat tuan-tuan. Kan? Yang kalau boleh jangan tinggallah solat subuh. Apalagi solat subuh berjemaah pada hari Jumaat. Bila rajin Jumaat baru datang subuh-subuh yang lain. Jumaat tu penting. Kalau boleh subuh Jumaat ni lebih ramai daripada sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat memang kena datanglah, kewajipan. Ini ni. Masya Allah tuan. Yang pertama, Allahumma hadina fi man hadait. Ya Allah, berilah hidayah padaku seperti mana orang yang telah Kau beri hidayah sebelum ini. Hebat tuan. Mohon tu. Wa'afina fi man afait, dan afiatlah, sejahteralah kami seperti mana orang yang telah Kau sejahterakan mereka itu. Wa tawallani fi man tawallait, dan pimpinkanlah aku seperti mana orang yang telah Kau pimpin terdahulu, yang mana mereka sesat pada awalnya, akhirnya mereka mendapat taufik hidayah beriman kepadamu. Pimpinlah kami ya Allah. Ni kami semua ni imam doa semua kami ni. Wa barik li wa barik lana fima a'tait, dan berkatilah seluruh pemberian Kau pada kami. Umur, anak cucu, rumah, kenderaan, pernafasan, kepakaran, ilmu, berkatilah. Ilmu ada, diamalkan ilmu itu, berkat. Ni ada ilmu tapi tak menampakkan keilmuannya, malah tindakannya banyak terpesong daripada kebenaran. Ilmu ada. Waqina'a, dan peliharalah kami birahmatika, dengan rahmat Kau, syarra ma qadait, takdir-takdir yang buruk. 5 ni cukup power tu, doa yang cukup power sebenarnya. Lepas tu fa innaka taqdi, itu kata-kata pujian. 5 ni lah doa, 5 ni lah kita admin, yang lain tak ada kan. Maka tuan-tuan, doa subuh power tuan. InsyaAllah tuan-tuan, di situ termuat segala keperluan kehidupan kita di situ. Jangan absent lah. Solat berjamaah subuh ni jangan absent lah. InsyaAllah kan. Baik. Pengarang memetik ayat Quran daripada surah Yunus sebagai penguat kepada kenyataan di atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ibnu Abbas berkata, Qul bifadlillah, fadlullah ni atau kurnianya bermaksud Quran. Kata Ibnu Abbas, bifadlillah ni fadlun ni maknanya kelebihan lah, tapi si maksudnya kurnianya. Apa dia kurnia? Itu Quran.
Quran ni merupakan kurnia Allah Ta'ala untuk pedoman hidup kita, tuan. Kalau tak ada Quran, ke mana kita nak jadi manual kita rojok, tuan? Macam mana kita beli sebuah kereta, tak diberi buku rojakan manualnya, macam mana nak beroperasi kereta tu? Macam mana hidup ni lah. Bila tambah Quran, manusia meraba-raba. Maka Quran ni sebagai kurnia Allah Ta'ala, dan rahmatnya bermaksud Islam. Mana kita ni dapat kurnia dan dapat Islam, dapat rahmat. Masya Allah, tuan-tuan. Itu yang kita doa tadi tu, untuk dapat ini semualah. Dengan makna yang lain, hendaklah mereka bergembira dengan apa-apa yang didatangkan daripada Allah. Seronoklah apa yang datang daripada Allah tu. Bukan seronok dengan benda yang datang tu, seronok yang mendatangkan kepada kita, iaitu Quran dan Islam. Bagaimana kita nak praktikkan Islam kita tanpa Quran? Maka bersyukur pada Allah kerana Allah turunkan Al-Quran. Awal-awal lagi Allah sebut zalikal kitab, inilah kitab. Zalika, ini ismul isyarah, ini kitab. Zalikal kitab la raiba fi, jangan ada sebarang keraguan padamu di dalamnya. Masya Allah, tuan. Dan sesungguhnya mereka seharusnya lebih bergembira dengan kurnia itu. Kurnia merupakan Quran dan Islam. Allah pilih kita beragama Islam, Allah pilih kita digunakan Al-Quran, sebuah Quran yang lengkap. Masya Allah, tuan-tuan. Kukuh kita. Nabi pernah sebut dalam satu hadis yang maksudnya, lan tadillu, kamu tak akan sesat lagi dah sekiranya kamu pegang dengan Al-Quran dan hadis. Lan di mana huruf taukid, tak akan sesat lagi dah. Tetapi kalau kamu lepaskan, kamu tinggalkan, tak jamin, mungkin suatu hari kamu sesat. Syekh Zarruq mentafsirkan dengan katanya, janganlah kamu gembira kecuali dengan kurnia Allah, karena dia yang mengurniakanmu. Mana jangan gembira kerana nikmat, gembira kerana Allah memberi. Allah masih memberi. Dan mengingatmu, Allah ingat kita. Kita ingat Allah tu baik, tapi Allah ingatkan kita supaya ingat dia tu lebih baik. Kita tak mampu ingat Tuhan kalau Allah tak ingatkan kita. Nampak? Kadang-kadang kita hati saya memang tak menalaikan, saya mesti ingat pada Allah Ta'ala. Itulah hati saya. Jangan seronok Allah lah yang mengingatkanku. Kalau tidak, apalah jadi aku ni, kan? Amalannya tenggelam, sibuk duk ingat Allah yang beri taufik. Bukan seronok dengan ketaatan kita buat, tenggelam nama Allah dalam kurniaan itu. Contoh, anak kita beli sebuah motosikal ke dia. Dia seronok dengan dapat motor tu, dia akan ubah suai mengikut cita rasa dia. Dia tak ingat bahawa ini bapak dia yang beli untuk pergi sekolah. Kau nak ubah besok, tunggu kau dapat gaji, kau kerja, kau buat sendiri. Ini bapak kau beli untuk pergi sekolah. Dia tukarnya exhaust, dia potongnya, bukanya silencer, dia gantinya. Bayang, tuan-tuan, macam itulah contoh. Dia tak pernah merasa. Kalau tanya, motor baru nampak? Motor aku. Kalau yang faham, motor ayah aku belikan untuk pergi sekolah. Nama ayah bukan seronok dengan motor, seronok dengan ayah yang bagi contoh kan. Maka bila seronok ayah bagi, dia jagalah
harta ayah ni dengan baik. Dia nak ubah mengikut kemahuan pemilik mutulah ayah dia lah. Dia takkan buat sesuatu kecuali memaklumkan kepada ayah. Begitulah contohnya, kan? Maka begitulah kita, kan? Gembira kerana kurnia Allah, kerana dialah yang mengurniakanmu dan mengingatkanmu akan kurnianya terhadap apa yang kamu kuasai. Bukan kamu mengumpulkannya sebagai koleksi faedah dengan kurnia itu. Hal ini adalah kerana bergembira dengannya sahaja, bukan bergembira dengan kurnia, bergembira dengannya, iaitu pemberi kurnia. InsyaAllah tuan. Sebenarnya itulah kelalaian. Bila hati kita hanya seronok dengan nikmat, tetapi leka mengingat pemberi nikmat, inilah namanya kelalaian. Lalai ni Allah sebut dalam Quran banyak kali. Ulaika humul ghafilun. Mereka tu orang yang lalai. Siapa dia? Orang yang ada hati, akal, tapi tak mau faham tentang kedudukan sebenar. Ada mata, ada telinga, tak mau dengar sesuatu yang sebenar. Dan ada mata, tak mau melihat tanda-tanda kebesaran dan kurnia Allah Ta'ala. Allah kata orang ni ulaika kal an'am, mereka ni macam binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih teruk, lebih sesat. Dan mereka ni lah orang yang lalai, ya. Al-fadlu, maka kita mohon Allah Ta'ala jauhkan kita menjadi orang yang lalai, kan? Al-fadlu maknanya ihsan, yang tidak wajib atas pelakunya mengendaki nikmat. Jadi saya nak rangkumkan tuan-tuan, saya nak rangkumkan buat rumusan. Jadi hasil daripada perkongsian kita tentang tajuk yang ke-56 ini, maka marilah sama-sama tuan-tuan lihatlah kepada Allah yang memberi sekian banyak nikmat. Jangan seronok dengan pelbagai nikmat yang kita terima selama ini, hingga kita tengok apa yang aku tak ada, semua aku ada. Kan? Jadi cuba pahami hakikat ini. Kita bimbang takut. Bagaimana ulama tasawuf kata, inilah orang yang kufur nikmat. Dia hanya seronok melihat dengan nikmat, tak melihat kepada pemberi nikmat. Sedangkan nikmat yang ada di sisi pemberi lebih banyak pada nikmat yang kita ada. Dan nikmat yang ada ni pun kita akan tinggal suatu hari. Sekarang ni pun kita dah mula tinggal lah. Nikmat pendengaran pun dah kurang, penglihatan pun tak ada, pandang jauh dah, sikit-sikit dah, makan pun tak banyak dah. Tu nikmat hari ni. Maka sebab itu tuan-tuan, marilah kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya limpahilah rahmat dan taufik hidayahnya, sehinggalah kita kembali menemuinya dengan penuh kesedaran. Ya, minta Allah jadikan hati kita ni lihatlah kepada dia, bukan lihat kepada nikmat. Syukurlah kerana Allah ingat kita, bukan syukur kerana dapat nikmat. Kalau tak dapat nikmat, kita tak syukur ke? Kan? Ya, kerana pahami betul-betul tuan-tuan, supaya kita tidak menyalahertikan hakikat sebenar kedudukan nikmat, rahmat, fadlun dan kita bincang tadi. Ya, jadi sekadar itulah kita dah masuk waktu Isya. Moga-moga tak sempat juga tengok buku ni nah. Minggu depan lah. Minggu depan kita tengok buku Mutiara Indah nanti. Itu saja daripada saya. Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu